lompat parti itu normal? Kini kita tahu menteri mana yang menentang usul untuk menggubal undang-undang anti lompat. Tentulah menteri yang berasal daripada katak politik. Menteri ini juga berpendirian bahawa lompat parti itu normal. Menteri tersebut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, berasal dari UMNO yang melompat ke Bersatu. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang bersetuju bahawa tindakan ahli politik melompat parti telah berlaku sekian lama, hatta sejak Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kata Hamzah, ini menunjukkan bahawa sepanjang masa agenda utama adalah rakyat. Oleh itu, jika lompat parti itu berlaku selagi mana niatnya baik, saya tidak lihat ia adalah suatu isu. Justru tindakan merampas kuasa menerusi langkah syaitan adalah strategi sebuah parti untuk berdepan pilihan raya dan semuanya itu untuk kepentingan rakyat. Menurut Hamzah, yang penting kewujudan kerajaan yang stabil dan berfungsi. Baginya, mempunyai kerajaan yang stabil itu membenarkannya meluluskan undang-undang untuk kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang bergelar menteri itu, kata Hanifah, adalah juga salah seorang anggota jawatankuasa pilihan parlimen yang merentasi fahaman politik bagi menggubal rang undang-undang anti lompat parti. Secara kebetulan, saya juga salah seorang anggota jawatankuasa itu mewakili Parti Amanah Negara. Ujar Hanifah yang menjelaskan bahawa jawatankuasa itu dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tengku Jaafar. Hanifah berpendapat walaupun aksi lompat parti adalah suatu yang telah lama berlaku, tidak semestinya amalan yang baik dan perlu dipertahankan. Secara tersirat, apa yang beliau habaq itu adalah hujah yang dinamai mempertahankan tradisi lama. Hakikatnya itu hujah yang agak kuno atau ancient, dan jika kita lihat dalam Al-Quran, hujah seperti itu adalah tema utama yang sering dibawa oleh para penentang dakwah para Nabi, kata Hanifah. Hanifah tidak menolak untuk mempertahankan tradisi kerana ia tidak dengan sendirinya merupakan suatu yang buruk dan juga suatu kesalahan jika tradisi itu sendiri adalah sebuah tradisi yang baik dan elok. Namun, beliau mempertikaikan tindakan melompat parti seperti yang berlaku di negara ini pada Februari 2020 yang lalu. Bagi tujuan berhujah, katakan aksi melompat parti semua ini kita andaikan ianya tidaklah begitu kotor. Adakah itu bermakna langkah Sheraton yang ada kaitan rapat dengan isu lompat parti dan merestui tindakan kerajaan yang sah dan mendapat mandat rakyat melalui proses demokrasi pilihan raya tidak lagi dilihat suatu yang kotor dan tercemar? Soalnya, beliau juga membidas pendirian Hamzah berhubung standard yang digunakan pakainya untuk membezakan antara yang baik dan yang kotor. Jika tidak kotor dan tercemar, mungkin ini ada kaitan dengan standard seseorang mengukur sesuatu perkara. Yang berhormat menteri itu juga habaq, selagi mana niat melompat parti itu dikira baik, dia tidak nampak aksi melompat parti itu sebagai sesuatu yang bermasalah. Jika kita panjangkan teori dia itu, maknanya jika katakan anda dipilih oleh rakyat atas tiket PH, misalnya untuk tumbangkan rejim BN dalam pilihan raya umum ke-14, maka perbuatan mengkhianati mandat rakyat dengan rela bersekongkol dengan BN semula itu dianggap tidak salah selagi mana anda berniat baik, bidasnya. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang itu juga menyindir kenyataan Hamzah yang kononnya menjaga kepentingan rakyat. Dalam bahasa lain, tak salah mengkhianati mandat rakyat bagi menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat. Dalam hubungan ini, beliau tidak dapat menerima hujah berkenaan dari segi logiknya berdasarkan pandangan agama Islam. Alhamdulillah, dalam vocabulary atau mufradat agama, niat yang baik sahaja, kata ulama, tidak cukup untuk membolehkan sesuatu perbuatan atau amalan itu mencapai status amal soleh. Kedua-dua niat dan perbuatan itu kena betul dan sahih. Jika tidak, dipahabak ianya mardud, ditolak atau sia-sia. Sembelih ayam curi atau beli ayam dengan waraswah atau duit judi walaupun niat baik nak pergi beri makan anak-anak yatim, ada masalah sikitlah, tegasnya. Hanifah juga menyelar sikap Hamzah berhubung dengan apa yang dimaksudkan dengan kerajaan yang stabil. Sekali lagi, mungkin kita ada masalah perbezaan standard pengukuran definisi kerajaan yang stabil di sini. Bagi dia, selagi mana undang-undang boleh diluluskan di parlimen, kerajaan itu dikira stabil dan berfungsi. Mungkin dia kena jelaskan jika begitu apa perlu isytihar darurat hingga parlimen tidak boleh bersidang walaupun ada titah yang di-Pertua Agong untuk diadakan sidang parlimen tersebut, ujarnya. Sebagai contoh, Hanifah merujuk kepada pembinaan yang dibuat di Parlimen Pagoh yang diwakili oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin dalam utama langkah Sheraton dan penternak katak politik menerusi Scheme of Things. Yang kita tahu sepanjang darurat itu ada diluluskan pembinaan 3 dewan di sebuah parlimen yang menelan belanja 35.43 juta ringgit dan kelulusan itu tidak melalui perbahasan di parlimen, tempelaknya. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menegaskan hampir semua parti bersetuju
bersetuju dengan rang undang-undang ini walaupun Bersatu dan PAS tidak bersetuju. Hakikatnya, kerajaan yang dipenuhi oleh katak-katak politik itulah yang tidak stabil sehingga dalam satu penggal Malaysia mempunyai 3 Perdana Menteri. Akhirnya, negara ini menjadi bahalawak antarabangsa yang memalukan. Justru tidak wajar bagi mana-mana ahli parlimen untuk menghalang pembentangan ini kerana ia menepati kehendak demokrasi selepas jawatankuasa pilihan khas yang ditubuhkan Dewan Rakyat bersetuju dengan RUU ini nanti. Berjuanglah demi rakyat, bukan demi perut sendiri. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.